يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Semua puasa fardu disyaratkan niat pada waktu malam. Sama ada puasa qada, nazar, kafarah, apa sahaja yang hukumnya fardu, syarat sah bagi niatnya adalah waktu malam. Dalam mazhab Hanafi, puasa fardu ini tidak diperlukan niat pada waktu malam, kecuali nazar yang fi zimmah, maksudnya nazar yang tidak ditakyinkan. Kalau nazar tu dia takyinkan pun dia tak perlu niat pada waktu malam. Kemudian bahasanya tidak disyaratkan akan setengah akhir malam, seawal maghrib seorang itu dah boleh niat. Seawal maghrib maksudnya dia buka puasa, dia baca doa buka puasa, kemudian dia niat. Tapi afdalnya niat itu dibuat pada nisful akhir, kerana ada sebahagian ulama mensyaratkan niat pada waktu malam itu adalah pada an-nisfil akhir. Kemudian wa annahu la yadurru al-aklu wal jima'u ba'daha. Bahwasanya tidak memudarakan makan dan jima' setelah. Muqabil sahih mengatakan yadurru wa yahtaju ila tajdidiha taharruzan an takhallulil munaqid. Ini maknanya kita boleh katakan waktu niat yang afdal nisfil akhir dan selepas selesai semua sahur. Yang selepas itu kita dah tak makan. Sebab ada ulama yang mensyaratkan selepas niat tidak melakukan apa-apa munaqid, perkara yang bertentangan dengan puasa, seperti makan, minum, jima' dan seumpamanya. Baca Wa annahu la yajibu tajdidu idza nama summa tanabbar lagi. Jadi dari sini dapat dikeluarkan waktu yang sunat bagi berniat. Maknanya kalau niat sebelum tidur, dia terjaga, disunatkan ditajdid niat itu, khurujan min khilafi man awjaba at-tajdid. Kemudian ويصير النفل بنية قبل الزوال. Dan sah bersunat dengan niat sebelum zawal. Fakadha ba'dahu fi qawli. Begitu juga selepas zawal. ada wajah yang mengatakan puasa sunat ini boleh niat hatta selepas zawal, selagi belum makan, selagi belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka dia masih boleh berbuat demikian. Jadi dalil bahawasanya puasa sunat ini boleh dilakukan hatta selepas fajar dan sebelum zawal, tengok pada dalil dia. Warajihu al-man'u wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالت لا قال فإني إذن أصوم قالت دخل علي يوما آخر فقال أعندك شيء قالت قلت نعم قال إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح وفي رواية للأول وقال إسنادها صحيح
hal indakum min ghada, wa huwa bi fathil ghain ismun lima yukal qabla as-zawal, wal asha ismun lima yukal ba'dahu. Jadi wajah istidlal daripada hadis ini jelas. Maknanya Nabi masuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah tu siang, bahkan sebelum zuhur, dan riwayat yang lain hal indakum min ghada. Dan Nabi belum makan apa-apa. Lalu bertanya, adakah ada apa-apa yang boleh disantap? Bila beliau Sayyidatina Aisyah menjawab tidak, kan Nabi kata idzan asum, kalau begitu aku puasa. Aku puasalah. Jadi maknanya niat puasa itu hanya berlaku pada waktu siang, tidak berlaku pada waktu malam. Jadi hadis ini mukhassis kepada hadis yang sebelum ni, iaitu hadis yang sebelum ini, man lam yubayyit as-siyama min al-laili, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Hadis yang sebelum ini umum, merangkumi puasa fardu dan puasa sunat. Man lam yubayyit as-siyama qabla az-zawali. Siyam umum, puasa fardu ataupun puasa sunat. Tetapi apabila datang hadis seperti ini, dia mukhassis, dia mentafsiskan bahawasanya man lam yubayyit as-siyam qabla az-zawal, dimuradkan daripadanya adalah puasa fardu untuk al-jam'u bainar riwayatain. Al-jam'u bainar riwayatain. Baca. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من موائد أول اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار, daripada awal siang. Maksudnya dia tidak melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Kemudian ulama khilaf, orang yang niat puasa sunat ni hanya tengah hari, adakah dia dapat puasa semenjak daripada lepas subuh, dapat pahala puasa? Ada dua pandangan. Satu pandangan kata innahu shaimun min awwalihi thawaban wa huwa as-sahih, mu'tamad. Kama anna mudrikar ruku' ma'al imam mudrikun li jami'ir raka'ati thawaban. Kiaskan, orang yang mana dia hanya dapat rukuk bersama imam, dia kira dapat pahala seluruh rakaat. Am qulna innahu shaimun min hinin niyyah, dia hanya dikira berpuasa daripada niat. Wa illa batala maqsudu, yabtulu maqsudu shaum. Wa qila ala hadha la yushtaratu ma dhukira. Wa syartu as-shaum huna al-imsaku 'an al-muftarat min aklin wa jima'in wa ghairihima wal khulu 'an al-kufri wal haid wal junun. Jadi syarat kalau dia nak puasa sunat, pagi tadi dia tidak buat apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Atas pendapat yang mengatakan dia hanya dapat pahala semenjak daripada dia niat, maka dia tidak disyaratkan untuk tidak makan minum sebelum daripada niat tersebut. Tapi muqabil sahih, maknanya dhaif sangat pandangan ini. Sebab mana ada puasa mula tengah hari? Puasa mula subuh. Thumma atimmus siyam. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam. Jadi makan sampai terbit fajar, kemudian sempurnakan puasa. Maknanya puasa mula daripada fajar. Jadi kalau kita mengatakan puasanya hanya bermula lepas niat, maka maknanya ada juga surah puasa mula tengah hari. Sedangkan Quran kata puasa mula daripada fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian ويجب التعيين في الفرد وكماله wajib ta'yin. Puasa apa? Sefardu. Puasa fardu apa? ويجب في النية التعيين في الفرض سواء فيه رمضان والنذر والكفارة. Maka dia kena ta'yin.
أما النفل فيصيح بنية مطلق الصوم. قال في شرح المهذب هكذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب النوافل الصلاة. ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكور منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لأن المقصود وجوب الصوم فيها. Kemudian وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد من أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Yani kesempurnaannya pada Ramadan. Maksudnya dia niat puasa pada besok tunai fardu pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala. Nawaitu sauma, itu qasad. Sauma. Kemudian dibahaskan adakah perkataan ghadin itu mesti ataupun tidak. Kemudian an adai fardhi Ramadan. Jadi fardhi Ramadan itu mesti. Fardhi itu ta'arud, Ramadan itu ta'yin. Maka dia mesti ta'yin. Kemudian adakah hadhihi sanati itu mesti? Maka dia tidak mesti. Baca. وفي الأداء والفردية والإضافة إلى الله تعالى خلاف المذكور في الصلاة. Dan pada tunai dan perpaduan. Maksudnya adakah kena sebut nawaitu sauma ghadin an ada? Khilaf dalam bab semayang, perlu tak ada? Khilaf juga dalam bab puasa. Muktamadnya tidak. Khilaf dalam bab semayang, adakah perlu menyatakan fardhi, iaitu ta'arud? Muktamadnya ya, di sini pun ya, sama. Wal idafati ila Allah, adakah perlu? Di sana tidak, di sini pun tidak. Maksudnya ada khilaf. Jadi muktamadnya adalah sama macam solat. Wa taqaddam fi salat tashih wujub an-niyyati al-fardhiyyati dun al-akharain. Wa qala fi syarh al-muhadzab al-asahhu 'inda al-aktharin 'adam ishtirat al-fardhiyyati huna. Oh, tak disyaratkan. Wal farqu anna shawm Ramadan min al-bar la yakunu illa fardan bi khilafi salatihi lidh-dhuhri. Tak disyaratkan fardu. Yang disyaratkan ta'yin tapi tidak disyaratkan fardu. Nawaitu sauma Ramadan. Kalau disebut begitu maka sah. Betul lah tu. Sebab maksud daripada ta'arud ni adalah untuk beza. Untuk bezakan antara sunat dengan fardu. Maka di sana sembahyang zuhur misalnya. Jadi sembahyang zuhur ni dia ada sembahyang zuhur yang sunat, sunnat az-zuhri. Sembahyang zuhur yang fardu, fardhu az-zuhri. Jadi kalau dia niat saja aku sembahyang zuhur, maka dia ada kemungkinan itu sembahyang sunat atau sembahyang fardu, maka kena dita'arudkan, ditamyizkan. Tapi bila nawaitu shaum Ramadan, jadi puasa Ramadan ni kalau berlaku daripada satu orang yang baligh, mana ada puasa Ramadan yang sunat? Jadi kaedah dalam niat, bila sesuatu itu dia muta'ayyin, maka kita dah tak perlu nak tamyizkan dia. Maksudnya dia hanya muta'ayyin, dia memang fardu, ataupun dia memang sunat, dia tak ada fardu, tak perlu nak sebut sunat. Macam sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ni asalnya ialah sunat, maka tak perlu ataupun tidak wajib sunat duha. Sebab maksud daripada menyatakan perkara-perkara seperti itu adalah tamyiz. Maka ia sudah apa? Mumayyaz. La ilaha illallah. Baca. Yang menamai asal
maksudnya tidak disyaratkan menjelaskan tahun. Ramadan hadhihi sanah, tidak disyaratkan. Wa qila yushtaratu. Jadi bila semua perkara ni ada khilaf, walaupun muktamadnya tidak perlu, seperti mana kaedah yang kita belajar, bila ada khilaf maka disunatkan kita bawa apa yang dikatakan tidak perlu itu, walaupun ada ulama kata perlu. Al-khuruj min al-khilaf mustahab, maka diajarlah untuk bawa semua sekali. Nawaitu sauma ghadi an ada sunat, fardhi sunat, Ramadan wajib, hadhihi sanah sunat, lillahi ta'ala sunat. Kemudian walau nawa lailatul thalathina min sya'bana sawma ghadin an ramadana in kana minhu lam yaqa' anhu illa idha i'taqada kaunahu minhu biqawli man yathiqu bihi min 'abdin aw imra'atin aw sibyanin wa syada'. Kalau seorang itu berniat pada malam ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi perbahasan yang selepas ni ada 2-3 masalah di bawah. Asasnya adalah dalam niat ini dia perlu ada jazam. Semasa orang tu dia niat malam, dia kena jazam yang dia memang esok nak puasa. Dia kena jazam esok dia boleh puasa. Sebarang niat yang ada unsur tidak jazam maka tak sah. Sebab itu orang yang sakit, mungkin esok dia tak dapat habiskan puasa, malam dia wajib niat. Dia niat dulu, dia puasa sampai tak larat baru dia buka. Faham? Dia tak boleh memperjudikan niat dia. Maksudnya malam tu dia niat, kalau esok aku kuat aku puasa, kalau esok tak kuat tak puasa. Macam tu je niat malam. Esok dia kuat, maka niat yang dia buat malam tadi tak sah. Sebab dia niat tu tidak jazam. Kalau dia niat saja aku akan puasa esok. Kalau berlaku apa-apa yang menyebabkan dia kena buka puasa, dia buka. Tapi dia tak boleh niat kalau macam ni aku buat, kalau tidak aku tak buat. Itu panduan untuk orang yang marid. Dia perlu niat dengan jazam. Kalau dia jenis kena buka puasa tengah hari, pagi tu dia wajib puasa. Dia bukan daripada terus pagi tak puasa. Faham? Sampai dia tak larat barulah dia berbuka. Faham? Okey? Walau nawa, baca terjemahan. Kalau seseorang itu berniat pada malam ke-30 daripada bulan Sya'ban untuk berpuasa pada esok hari daripada bulan Ramadan. Ni contoh. Tak pasti. Tak pasti esok ni puasa ke tak dengar lagi pengisytiharan. Jadi dia niat macam ni. Niat gantung. Kalau esok aku bangun tidur tengok dalam mesej kata puasa, di malam ni, malam tak keluar lagi pengisytiharan, sebelum tidur dia niat. Kalau esok pagi keluar pengisytiharan puasa, maksudnya dia baca mesej, aku puasa lah. Kalau tak aku tak puasa. Dan dia bangun tu lepas subuh, dia tengok dalam WhatsApp semua kata selamat berpuasa, maksudnya puasa. Jadi niat yang dia buat malam tadi tu memadai tak memadai. Sebab niat dia itu tidak jazim. Faham? Kemudian lam yaqa' anhu lisyakki fi annahu minhu halaniyah falaisatin niyatu jazimatan. Baca. Maka tidak berlaku puasa itu daripadanya, melainkan apabila dia berdapat keadaan esok hari itu adalah daripada bulan Ramadan, dengan qaul man yasiqu bih, dengan kata-kata daripada seorang yang dia mempercayai, abdin aw imra'atin aw sibyan rusyada. Maksudnya apa? Kenapa dia bagi contoh mereka-mereka ni? Mereka-mereka ni adalah adil riwayah. Adil riwayah. Jadi pemberitahuan mereka tu masih bersifat zan. Dan dia niat tu, niat untuk berpuasa esok berdasarkan pemberitahuan orang-orang yang macam ni. Yang mana
pemberitahuan mereka itu standardnya adalah zan. Maka adakah niat dia itu madai ataupun dikatakan niat dia itu tak jazam juga, sebab disandarkan kepada riwayat yang bersifat zan? Maka tidak. Oleh kerana niat dia itu ada sandarannya walaupun bersifat zan, maka niat dia itu muktabar. Yang tak muktabar tu dia niat dalam keadaan dia tak ada apa-apa sandaran. Kenapa dia niat puasa esok? Kenapa? Dia nampak 6 bulan? Tak. Dia dengar orang bagi tahu? Tak. Dia rasa-rasa je. Itu dia panggil niat tu tak ada sandaran. So bila tak ada sandaran, dia niat dalam keadaan syak. Faham? Maka tidak sah. Kemudian ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان dia bawa surah yang hujung Ramadan. Esok kemungkinan raya, kemungkinan puasa. Maka dia niat secara ta'liq. Esok kalau masih puasa, aku puasa. Kalau esok dah istihar, raya, basa, tak puasa. Kemudian ternyata esok itu puasa. Dia tidak memperbaharui niat dia. Dia niat malam tadi hanya sekadar yang disebutkan tadi, maka sah niat dia. Memakai kaedah apa? Kerana dia niat itu dalam keadaan asalnya masih Ramadan. Sandaran niat dia adalah al-aslu baqa'u Ramadan. Adapun yang masalah pertama tu asalnya baqa'u Sya'ban. Yang ini al-aslu baqa'u Ramadan. Kemudian masalah yang ketiga, masih lagi ada kaitan jenis yang niat dalam keadaan tidak jazam ni. Walau istabaha sama syahran min ijtihadi. Puasa ini, bulan Ramadan ni dia boleh terhasil dengan ijtihad. Ijtihad dibenarkan kerana darurat lah. Dia nak puasa macam mana? Tengok ada bulan tak boleh. Orang nak bagi tahu tak boleh. Walau ishtabaha sawama syahran bil ijtihad. Kemudian dan setelah dia lepas daripada penjara misalnya, ternyata rupa-rupanya dia tahu memang dia punya puasa hari itu berlaku lepas Ramadan. Dia istiad rupanya jatuh bulan Syawal yang dia puasa hari itu. Dia dah buat dah, dia hanya ketahui selepas itu. Maka adakah puasa yang dia buat tempoh hari itu sah? Sah. Dan dikira qadha. Faham? Dikira qadha. Sebab kalau kita macam semayang, satu orang dia semayang waktu dah habis, semayang itu qadha. Semayang waktu belum masuk, semayang itu tak sah. Sama puasa. Dia semayang sebelum masuk, dia puasa di depan ni, rupa-rupanya waktu tak masuk lagi, maka puasa itu tak sah. Tak boleh jadi puasa, tak muafiq dengan waktunya. Ada muqabil asal kata, walaupun puasa dia dalam bulan Syawal, dia tetap dikira puasa tunai. Kenapa pula? Sebab uzur, dia mahbus. Jadi untuk orang yang ma'zur ni, hukum tak sama dengan orang yang tak ma'zur. Jadi kita bagi kat dia hukum puasa dia itu tunai, walaupun sebenarnya dia puasa tidak tunai. Dia puasa luar Ramadan. Kalau naqasa wa kana Ramadan taman lazimahu yawmun akhar. Adalah dia berpuasa kurang, sedangkan bulan Ramadan adalah sempurna, maka lazimlah bagi dia berpuasa. Maksudnya dia puasa tempoh hari itu 29 hari je. Sebab bulan tu 29. Tapi Ramadan tahun tu sebenarnya 30. Dia kena tambah satu lagi. Lazimahu yaumun akharu ala al-qadha. Atas qaul itu adalah qadha, wala yalzamuhu ala al-ada kama law kana Ramadanu naqisan. Walau kana al-amru bil 'aks. Fa in qulna qadha falau iftaru al-yawm al-akhir idza 'arafa al-hal, wa idza qulna ada fala. Walau wafaqa sawmu Syawwalan hasala minhu 29 in kamulah.
Bacalah sendiri. Okey. Lagi. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء. Dia ijtihad dan ternyata puasa dia belum masuk bulan Ramadan. Kemudian dia dilepaskan dalam keadaan Ramadan baru nak datang ataupun sedang Ramadan, maka dia kena puasa Ramadan pada bulan tu. Itu tak ada khilaf. Tapi kalau dia hanya sedar yang dia puasa tu sebelum Ramadan dalam keadaan dia dilepaskan daripada penjara tu selepas Ramadan, dia ada dua surah. Yang tadi itu wa adraka Ramadan tu maksudnya dia tahu bulan itu dia tahu dia salah puasa dan dia masih sempat dengan Ramadan, dia wajib puasa Ramadan. Tapi kalau dia tak sempat bulan Ramadan, yang dia buat hari itu dikira apa? Dikira puasa sunat dan dia kena puasa lagi sekali. Qada lah sebab Ramadan dah habis. Pendapat Qadim kata bas, yang dia puasa itu walaupun sebelum Ramadan sudah dikira sebagai Ramadan. Dia elak dia sama macam soalan tadi, lil uzur. Jadi uzur, so kita kira jadilah. Lagi. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في الأصح. Kalau seorang wanita dia berniat berpuasa pada esok hari sebelum terputusnya darah, kemudian darahnya terputus pada waktu malam, maka sah puasanya sekiranya sempurnanya bulan Ramadan itu daripada malam. Sekiranya sempurna pada malam itu sebanyak-banyak haid. Yang itu juga Qadar adat. Dua surah. Ini pun masalah jazam. Satu orang perempuan dia niat waktu malam, dalam keadaan dia haid. Dia pun tak pasti haid dia akan habis ke sebelum subuh ataupun tidak, tapi dia niat je. Dia kata kalau dia bangun tidur, haid dia berhenti, kira niat yang malam tadi pakai. Maksudnya semasa dia niat tu tidak jazam. Adakah sah niat dia? Tengok. Kalau malam itu adalah malam yang terakhir dia punya haid, maksud dah 15 dah, yang mana secara pasti dia akan habis sebelum subuh kalau ikut kiraan putaran dia, maka niat dia itu walaupun dalam keadaan haid sah, sebab dia niat dalam keadaan jazam. Yang confirm dia niat ni memang esok dia kena puasa. Faham? Sebab dah habis pasti. Ataupun dia niat pada malam itu, hari itu, malam itu adalah malam terakhir adat dia. Kalau adat ni kemungkinan berlebihan daripada adat, tapi oleh kerana secara umumnya adat dia macam tu, maka dia juga dibenarkan. Paling kurang dia punya niat tu ada sandaran. Yang pertama, sandar kepada sebanyak-banyak haid. Yang kedua, sandar kepada adat. Tapi kalau selain daripada itu, dia duduk tengah-tengah, mungkin esok ada lagi, mungkin tak, dia niat juga, tiba-tiba memang berhenti haid dia sebelum subuh, niat yang dia buat malam tadi tak sah. Kalau dia bangun tidur dah fajar dah masuk, maka dia dikira tidak niat pada waktu malam, maka dia wajib imsak. Dia wajib imsak, kerana orang yang tidak niat pada waktu malam wajib imsak. Bas. Ada soalan? Saya dah agak dah tanya soalan. Sebulan.
Nah, boleh ke tak? Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tanya mazhab apa? Boleh tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i memang tak boleh, jelas. Wajib niat setiap malam. Mazhab Hanafi tak boleh. Nak tanya apa? Okey, lain soalan lain. Ah, belajar macam mana? Tanya pun tak tahu. Pelik. Orang bila ustaz buka soalan, itulah waktu orang tanya. Pelik. Belajar zaman sekarang. Waktu belajar dulu, dalam kelas tanya, luar kelas tanya, jumpa ustaz tanya, barulah pandai fiqah. Tanya pun tak tahu. Kalau ada majlis dia bagi tanya, share, memang saya tanya soalan. Bukan dalam kelas, luar kelas, luar majlis tanya. Ke semua dah faham? Orang belajar ni ada dia punya karakter dia. Orang tengok tahu dia ni belajar. Bukan habiskan masa. Habis masa 8 tahun, tak tahu benda apa nak dapat. Itu dia panggil buang masa. Ha, beda waktu. Ya Latif Ultuf bina wal muslimin. Beliau niat semua itu sama boleh. Jangan ada juga soalan macam ni. Ini semua soalan ma'ruf. Ha. Ada orang kata tak boleh niat saum ghadin, sebab dia kalau niat waktu malam, sedangkan dalam bulan Islam malam tu dah masuk dah tarikh. Faham tak? Contohnya esok 2 Ramadan, dia niat malam saja aku puasa esok hari, sedangkan malam tu sebenarnya dah masuk dah hari esok tu mengikut tarikh Islam. Faham? Maka niat itu tak sah. Macam tu.
Yang tu soalan dia. Soalan dia apa? Sama Radin tu kan esok. Tapi berlaku dengan puasa tu juga. Apa dia? Dia niat sebelum subuh kan. Kalau dia niat waktu sahur tu, dia niat waktu sama Radin. Radin tu kena esok, tapi yang dia niat tu waktu yang hari tu. Kalau satu orang tu ada satu orang bahaskan tajuk ni. Dia kata ini semua agenda Yahudi. Dia telah ubah kita punya tarikh yang sepatutnya masuk lepas maghrib. Jadi dia ajar kita puasa niat saja aku puasa esok hari, sedangkan sepatutnya saja aku puasa hari ini, sebab maghrib itu dah masuk dah. Oleh kerana kita terikut dengan tarikh Masihi, niat pun macam tu. Jadi satu, Sauma Radin ni sabing hadis, faham? Nabi ajar, kan daripada perkataan fuqaha. Kitab Imam Nawawi ni datang sebelum British jajah Malaysia, faham? Kitab ni ditulis sebelum British ke Belanda ke Perancis ke jajah negara Islam. Sebelum tu Sauma Radin ni bukan mengena pula daripada zaman Imam Nawawi lagi. Pada zaman orang tak guna pun Masihi. Itu dah cukup dah untuk faham kan. Jadi dia puncanya tak faham perkataan Radin tu maksudnya apa. Radin tu maksudnya siang esok. Siang. Dia Radin banyak makna bahasa Arab. Kalau orang tu dia niat sebelum ni, saja aku puasa esok hari, dia maksudkan apa? Esok maksudnya esoknya ke ataupun yang ni lepas subuh ni? Dia maksudkan apa? Dia sebut perkataan esok, tapi dia maksudnya apa? Dia maksud pagi ni lepas subuh ni nak puasa. Itulah niat. Niat kan bergantung apa yang dia maksudkan. Bukan perkataan esok hari tu. Kalau orang tu dia niat saja aku puasa semalam, tapi semalam yang dimaksudkan pagi ni, dia punya bahasa sah juga, faham? Qasad dia tu apa daripada benda tu. Simple je, faham? Niat dalam hati. Okay. Dalam kitab Fathul Mu'in disebut disunatkan untuk satu orang itu dia niat puasa 30 hari. Bacalah Fathul Mu'in ada ibarat. Subhanallah.